Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah Syarah Akidah Tahawiyah pada hari ini. Hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 149. Sepatutnya kita 150, tapi ayat Quran ni, kerana kita cuba baca ayat Quran, kita ulang sekali imbas. Ayat 149 mensyarahkan kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kata beliau, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Dan orang-orang yang beriman itu, semua orang-orang beriman adalah wali-wali kepada Ar-Rahman. Itu wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan semua orang beriman sebagai waliullah kerana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman sebagai wali. Wali artinya dekat. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dekat dengan Allah. Orang bertakwa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahap kewalian seseorang itu bergantung kepada tahap ketakwaan dan keimanannya. Maka syarat seseorang itu dikatakan sebagai wali, hendaklah dia seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan bagi mereka dan juga tidak bagi mereka tiada kesedihan. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah ciri utama terhadap kewalian seseorang. Ta'rif ini tidak memberikan sebarang kelebihan kepada mana-mana manusia yang menyebabkan mereka memiliki kuasa luar biasa. Tidak ada, kerana kewalian yang dimaksudkan di sini adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah Akh Justin. Kata Syekh, perkataan al-wali berasal daripada al-walayah. Wali minal walayah bifathil waw. Waw dibariskan atas. Kita boleh panggil wilayah, boleh panggil walayah, tapi di sini dikatakan al-wali berasal daripada kalimah al-walayah. Apa arti al-walayah? Al-walayah adalah lawan kepada al-adawah, iaitu permusuhan. Al-walayah lawan kepada permusuhan.
Jadi wali lawannya musuh. Waliullah, lawan bagi kalimah waliullah adalah musuh Allah. Jadi orang yang beriman mereka waliullah. Kufar, syaitan, iblis, dan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, mereka adalah aduwullah. Kerana kalimah al-wali berasal daripada kalimah al-walayah, dan al-walayah lawan kepada al-adawah. Jadi al-walayah dengan baris atas bermaksud dekat, tolong menolong, sahabat dan sebagainya. Sebab tu kalimah wali kita perlu lihat kepada beberapa jenis dan dimensi. Kita kata seseorang itu waliullah, iaitu orang yang beriman, takwa dan taat kepada Allah. Kalau kita kata Allah menjadi wali dan maula kepada orang beriman, bukan maksud taat, artinya Allah merahmati dan membantu orang yang beriman. Kerana walayah, kita akan baca tafsiran-tafsiran di bawah. Jadi wilayah dari seorang wali Allah, taat dan tunduk pada Allah. Allah jadi wali dan maula kepada orang-orang yang beriman, iaitu pelindung dan pelihara. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pembantu dan penolong. Di kalimah walayah, Allah berfirman, ma lakum min walayatihim min syai'. Maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka. Walayah artinya bela. Jadi seorang wali perlu bela. Jadi kalimah wali digunakan beberapa tempat, beberapa sifat. Ada 3 keadaan. Keadaan pertama, seorang mukmin wali kepada mukmin yang lain. Mukmin itu wali kepada mukmin yang lain. Yang ayat kita nampak pada muka 151 akan kita bacakan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin itu wali antara satu sama lain. Kalau kata seorang mukmin wali pada seorang yang lain, artinya apa? Seorang mukmin saling cinta mencintai dan bantu membantu antara satu sama lain. Kalau kita seorang mukmin itu waliullah, artinya seorang mukmin ialah seorang yang sentiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ayat yang kita bacakan tadi. Kalau kita kata bahawa Allah wali kepada kaum mukmin, artinya Allah Subhanahu Wa Taala membantu, menolong dan sentiasa memelihara seorang mukmin. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang berani usik dan bermusuh dengan waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Allah kata dalam hadis kursi. Jadi makna wilayah tengok pada penggunaan. Kalau penggunaan seseorang mukmin wali kepada mukmin yang lain, artinya kita setia, bersahabat, setia, tolong, menolong dan membantu. Kalau erti seorang mukmin itu wali kepada Allah, waliullah, artinya seorang mukmin yang beriman dan bertakwa dan ikhlas dalam kerjanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala erti takwa dan iman. Kalau kata Allah wali kepada seorang mukmin, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 sebenarnya. Kalau kita bincang kalimah waliullah terhadap hambanya, ada 2. Allah wali kepada seluruh hambanya, kerana Allah pelindung dan Allah yang memelihara seluruh alam. Itu namanya wilayah ammah, wilayah yang umum. Wilayah ammah tidak mengandungi sebarang sifat kurbah, tidak mengandungi sebarang sifat pujian, kerana Allah memelihara seluruh alam. Jadi kalau Allah beri rezeki pada seorang, Allah beri pangkat, Allah tolong seseorang secara umum, bukan kerana perbuatan dia taat kepada Allah, tapi kerana memang Allah tetapkan rezeki bagi dia. Seorang yang lahir ayahnya seorang jutawan, bukan bererti dia waliullah kerana Allah lahirkan dia daripada rahim seorang jutawan. Kerana itu wilayah ammah, wilayah yang umum Allah berikan, yang berkaitan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetapkan seseorang dengan rezeki, yang tiap-tiap orang ada rezekinya. Ini wilayah ammah. Wilayah ammah, seluruh makhluk berada di bawah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita meminta untuk jadi waliullah, wa tawallani fi man tawallait,
jadikan aku, tolonglah bantu aku, atau jadikanlah pelindung dan atau jadikanlah wali kepadaku sebagaimana kamu menjadi wali kepada orang-orang yang sebelum ini, sebelumku. Bererti kita minta wilayah khasah, iaitu Allah kuasai kita, Allah tolong, Allah sayang kita kerana kita telah mempersembahkan ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya wilayah khasah. Jadi dalam erti wali di sini, sebab tu saya tak syarahkan wilayah ammah, wilayah khasah pada awal tadi, kerana erti yang kita masukkan bukan wilayah ammah, yang kita masukkan adalah wilayah khasah. Bila Allah wali, Allah waliyul ladina amanu, bila Allah jadi wali pada orang yang beriman, apa Allah lakukan? Allah kata yukhrijuhum min Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bila orang tu taat pada Allah, Allah jaga dia, Allah pelihara dia, Allah keluarkan dia daripada kegelapan kepada cahaya. Orang yang dahulunya seorang yang banyak buat maksiat, orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mula mendekati seorang pelajar tahfiz, mendekati seorang yang beragama, dekati seorang pakcik ke masjid, lama-lama tertarik hatinya ke masjid, lama-lama tertarik untuk ke majlis ilmu, lama-lama dia ingin pelajari agama sebab dia telah melakukan kebaikan yang Allah redha pada dia, menyebabkan Allah buka jalan bagi dia. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita ni ada banyak sisi gelap dalam hidup kita. Banyak ilmu yang kita tak tahu. Banyak sangat sisi gelap, bukan sisi gelap sejarah. Sisi gelap mana banyak benda yang kita belum tahu. Banyak amalan, amal ibadah yang kita tak buat. Banyak zikir yang kita tinggalkan. Banyak ayat Quran yang kita tak hafal. Banyak zikir yang kita tak belajar. Banyak amalan-amalan yang sepatutnya kita boleh kualitikan hidup kita dengan amal ibadah, tapi kita tak dapat. Jadi Allah SWT bimbing kita, keluarkan kita daripada zuluman. Mungkin daripada kegelapan, kejahilan kepada ilmu, daripada ilmu kepada amal, beramal kepada jadi orang yang ikhlas, yang menjauhi segala sifat riak dan sum'ah dan sebagainya. Jadi kalau orang ikhlas, menjadi ikhlas yang level yang paling tinggi sampai sehingga jadi mukhlis. Ikhlas yang sampai tahap mukhlis. Ikhlas ni berlaku kadang-kadang, kalau mukhlis dia selalu ikhlas. Sampai kepada tahap jadi mukhlas. Itu orang yang memang dia buat kerja langsung, tak seolah-olah ikhlas tu dicopkan padanya. Al-mukhlasin itu orang-orang yang syaitan confirm tak dapat nak ganggu. Tak ada ganggu dah. Sebab dia buat sesuatu dah tak ada sesuatu. Tak ada kerana dia buat sesuatu betul-betul dengan sifat kesempurnaan yang paling tinggi dalam amal ibadat. Jadi kita ni hidup kita sentiasa kita mengharapkan bimbingan Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu pelindung mereka ataupun kawan baik mereka, bukan pelindung. Kalau kata Allah, kita kata pelindung. Tapi kalau selain Allah yang sesama makhluk, kita kata kawan baik, atau yang sokongnya, yang menyokong atau yang membantu, atau kita katakan sebagai partinya, atau macam apalah kita sebut istilah mana al-walayah sesama makhluk. Orang-orang yang orang-orang kafir, kawan baik dia atau yang nak bantu dia ialah taghut. Dia bantu apa? Taghut. Taghut ni apa? Sesuatu ini sebab selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada patung, ataupun kayu, batu, ataupun orang. Orang salam, orang sembah, dia pun kata bagus kamu, nanti kamu masuk syurga. Orang sembah dia kata kamu masuk syurga. Berapa ramai mengaku jadi Tuhan. Mereka ni yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Mereka ni keluarkan orang daripada awal-awal okey, tahu tentang agama, makin lama makin sesat. Makin lama makin gelap. Sehinggalah Allah kata ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Mereka ahli neraka dan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Ni orang-orang kafir. Jadi orang kafir ni, orang kafir sekalipun walaupun mereka kafir, tapi ada kafir yang dekat dengan keimanan, mendekat. Dia baik dengan orang Islam, dia dengar, dia terfikir nak masuk Islam. Macam ada kafir yang bermusuh dan melawan, makin gelap dan menjadi musuh. Kekufuran pun ada, walaupun sama-sama kufur, ada levelnya berbeza-beza. Sebab Allah SWT walaupun dari segi dalam bab akhirat
di akhirat mereka tidak ada perbezaan, semua neraka, sebab mereka tak jadikan Allah sebagai Tuhan. Mereka tak akur Allah, jadi mereka tak layak untuk terima balasan Allah. Mereka nafikan Allah offer syurga, mereka nafikan, mereka perolok-olokkan, sama. Tapi dari segi kat dunia beza. Kafir harbi tak sama dengan zimmi, beza, ada hukum yang berbeza. Yang kafir, kufar, musyrikin tak sama dengan ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab dan musyrikin walaupun sama-sama kafir, walaupun ahli kitab, mereka pun musyrikin, syirikan Allah, tapi tak sama dengan musyrikin yang khulas, yang betul-betul musyrikin. Beza kat mana? Ada hukum berbeza. Hukum kafir harbi dan kafir zimmi sama atau tidak? Tak sama. Hukum ahli kitab dengan musyrikin sama tidak? Tak sama. Oleh kitab kita boleh kahwin dengan wanita dia, kita makan sembelihan dia, adanya jizyah dan sebagainya. Ada beberapa syariat yang khusus pada kitab. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Tuhan Maha Adil. Ya, walaupun mereka kafir, tapi kekufuran itu ada martabat-martabatnya. Martabat-martabatnya. Orang beriman juga begitu. Walaupun mereka semua waliullah, tapi tak semua sama. Kita bukan mengambil takrifan sebagai golongan murjiah, kata semua sama, tidak. Iman kita takkan sama dengan iman sahabat, contoh. Dan ketua penghulu segala wali-wali siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Mana dengan walladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan bertakwa sudah tentu ketua mereka, penghulu mereka yang paling ke depan adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebab itulah bab wali ni, tuan-tuan kalau buka kitab akidah, masuk jumpa kat kitab mana? Jumpa kat mana? Kita paling benda yang sangat penting juga bila kita belajar satu bab akidah, kita tahu kat mana kadang buka kitab jumpa. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, wali ni macam mana Ustaz? Baik, saya rujuk. Bagi masa saya rujuk. Nak rujuk tu nak rujuk mana? Buku kitab akidah banyak. Jadi kita kena tahu kat mana tempat letaknya perbincangan bab wali. Jarang dan hampir tidak ditemukan dalam kitab akidah tulis kitab wali, al-awliya, tak ada. Tu tajuk-tajuk pecahan. Biasanya dia berada di celah-celah beberapa perbincangan. Kadang-kadang ada dalam bab kitabul iman. Dalam kitabul iman. Kenapa masuk dalam kitabul iman? Kerana ketika membincangkan takrif iman, seperti mana kita belajar bahawa kaum Murji'ah Daud dan kaum Khawarij, mereka kata iman itu mereka tak boleh terima bahawa iman dan kekufuran boleh bergabung pada seseorang. Kita kata orang yang beriman, asalnya beriman, berkemungkinan dia melakukan beberapa perbuatan kufur, iaitu kufur duna kufrin, benda perbuatan orang kafir, tapi dia taklah dia kafir, tapi perbuatan itu perbuatan orang kafir, seperti maksiat, bid'ah dan sebagainya. Itu furuk daripada furuk kekufuran, bukan daripada furuk keimanan. Tapi dia masih beriman. Jadi dalam diri dia boleh bergabung antara iman, al-wala, al-wilayah dan juga al-adawah. Maksudnya kita boleh sayang dan bantu dia setengah bab, tapi dalam bab kesalahan dia, kita tak boleh bantu dia, tak boleh tolong dia. Dia walaupun orang Islam, dia orang Islam, patut kita bantu, tapi kalau dia buat maksiat, kita tak boleh bantu. Mana kita ada bab wilayah, kita boleh bantu pada keumumannya, dan pada tempat tertentu kita ada adawah, kita bermusuh dengan apa yang dia buat. Kita takkan membantu seorang Muslim yang nak berzina, waliyazbillah. Jadi boleh bergabungnya bab dalam bab. Jazakallah khair akhwatullah, syafakallah. Boleh bergabungnya antara wilayah dan wal-wala dan barra pada satu seseorang itu satu perbincangan. Kita wala pada mukmin, barra kepada orang kafir. Tapi ada orang beriman, dia beriman tapi melakukan perangai-perangai yang sepatutnya kita berlepas diri daripadanya. Sebab tu muamalah kita dengan orang mukmin juga berbeza. Kalau ada dua orang beriman, sama-sama Islam, bergaduh dan melakukan kezaliman antara satu sama lain, kita cek balik. Yang zalim kita cegah, yang dizalimi kita bantu. Itu namanya al-wala.
Bukan kerana kalau bergaduh je, bangsa aku dengan bangsa lain bergaduh je, jiran aku jiran orang lain bergaduh, kumpulan-kumpulan lain, kita wala' atas nama wala' al-barra', sokong sampai seolah tak ada, tidak ada dawabit. Sebab tu kadang-kadang bab wali ni kita temukan dalam kitabul iman, bab iman. Kalau khawarij tak ada. Khawarij kata iman dengan kufur telah bergabung. Jadi kalau dia buat benda yang Nabi sifatkan sebagai kekufuran, dia kata kafir lah. Mana dosa-dosa yang disebutkan kufur, dia kata kafir. Kafir dengan dosa-dosa besar. Sebab al-kabair ni banyak dosa-dosa besar yang disifatkan sebagai kufur. Jadi dia kata tak ada bergabung. Dia iman ke kafir? Dua je. Dia tak boleh bezakan antara iman yang asas dan juga mana kesempurnaan iman. Dia tak ada masalah istilah tu. Jadi kerana kata iman tu cuma satu, asalnya dia kata iman cuma satu. Jadi kalau tak ada iman, kafir lah. Kalau tak kafir, iman. Itu saja dipikir. Bila orang buat dosa-dosa yang besar yang disebabkan sebagai kufur, dia kata kafir. Jadi halal lah darah, dah kafir, halal lah darah orang-orang yang buat dosa besar, isi khawarij. Murji'ah pun faham yang sama. Biasanya kumpulan ahli bid'ah ni pemahaman asalnya sama. Dia bergaduh bab isu. Sama-sama faham iman tu satu, tidak berbilang-bilang. Iman tu tak boleh ada, sama faham konsepnya. Cuma yang satu keras, dia kata kafir. Yang satu lembut sangat. Lembut sangat kata, dia buat iman, mana boleh kafirkan dia? Dia buat apa sekalipun takkan kafir. Ini murji'ah pula. Iman tu satu je. Jadi murji'ah. Yang lembut jadi murji'ah, yang keras jadi khawarij. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang wasatiyah, kaedah pertengahan. Sama seperti bab sifat. Bab sifat contoh. Orang beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seluruh sifat. Ahli bid'ah sama, mereka tak boleh terima sifat tu. Sebab mereka dah, ahli bid'ah ni ahli kalam. Mereka dah belajar ilmu kalam, dah gunakan istilah-istilah pelik-pelik, istilah yang Allah tak pernah sebut, Nabi tak pernah sebut, sebagai asas mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala. Guna sifat istilah jisim lah, menggunakan jihah, arah, makan, tempat dan sebagainya untuk sebagai asas pada akidah mereka. Bila mereka jumpa ayat-ayat sifat, sama-sama tak diterima. Mana boleh terima sifat ni? Cuma ada yang melampau, dia kata ayat ini makna macam ni, makna dia tak diterima. Jadi kita kena bagi makna lain. Kita lebih pandai daripada orang dulu yang tak faham ayat ni. Dia takkan kata Allah salah, mustahil. Dia kata Allah salah, jadi kafir lah. Jadi kita, ayat ni nampak pelik, kita belajar nampak pelik. Tapi kenapa sahabat tak nampak pelik? Kenapa tabi'in tak nampak pelik? Kenapa salaf tak pelik ayat ni? Sebab kita lebih pandai. Dulu mereka tak belajar lagi ilmu kalam. Mereka tak tahu tentang ilmu aqliyat ini. Jadi kita belajar, jadi kita lebih pandai. Jadi apa? Yang melampau. Jadilah golongan yang takwil. Takwilkan ayat ikut suka hati dia, letakkan makna-makna dan sekian-sekian untuk selesaikan masalah. Macamlah selesai. Sebab tu semua takwilan yang dibawa, tak ada satu takwilan pun yang boleh selesaikan masalah yang dia nak lari daripadanya. Anda selalu buat contoh ayat istiwa lah. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Mustahil kata. Sebab apa? Kalau kata thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa atas arasy, artinya Allah mengharapkan arasy. Jadi kalau sebelum arasy ada, Allah di mana? Dia yang buat masalah. Dia yang kata Allah di mana. Jadi apa maknanya? Maknanya Allah menguasai. Kita tu selesai masalah tak? Selesai. Tak selesai. Thumma stawa 'ala arsy. Kemudian Allah menguasai arasy. Kemudian Allah menguasai arasy. Sebelumnya Allah kuasai apa? Siapa yang kuasai arasy? Sebelumnya Allah berkuasa tidak? Tak selesai masalah pun, malah lagi teruk. Malah lebih teruk. Ataupun yad ditafsirkan dengan kudrah. Sampai pada ayat-ayat Allah kata bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah sentiasa terbuka untuk memberi. Ada dua tangan Allah. Dia kata kuasa, jadi dua kuasa.
Dua kuasa. Dua kuasa mustahil lah bagi ahli kalam. Dan kita mengatakan mustahil. Kuasa yang mutlak, kuasa yang sempurna, itu tidak perlu pada berbilang-bilang. Dah jadi macam mana pula? Dua tangan dengan dua kuasa, yang mana lebih mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Dua tangan Quran sebut. Dua kuasa ni mustahil. Quran tak sebut, otak pun tak boleh terima. Logik terima. Sebab tu golongan yang melampau kata kami lebih pandai. Ada golongan lain dia adab sikit, dia kata, oh salaf dulu mereka ni ambil jalan selamat. Mereka jumpa ayat macam ni, mereka tak bagi makna, mereka baca je. Baca dan jangan bagi makna. Jadi banyak ayat sifat, ada berapa ayat? Beratus-ratus ayat. Banyaknya teka-teki dalam Al-Quran. Allah turunkan Quran untuk suruh ke zahir Quran. Zahir Quran apa maksudnya? Makna asal. Ramai orang terjemahkan zahir, ada zahir dan batin. Itu tafsiran batiniah. Kita mana ayat Quran mana ada zahir batin. Ayat Quran itulah makna zahir. Makna zahir artinya makna asal ayat Quran. Belum diubah makna ke mana-mana. Itu makna zahir. Jadi adakah ayat Quran yang asal Allah turunkan tu mengandungi tajsim? Ya, Allah mengajarkan, Allah turunkan ayat Quran mengandungi ayat-ayat mujassimah. Allah sebut macam tu. Jadi kalau orang terpedaya dengan kalamullah, dia jadi mujassimah. Kalau tak datang ahli kalam, selamatkan selamatkan manusia daripada tajsim, dari mujassimah, habis orang Islam akan jadi mujassimah. Atau yang selamat cara lain lagi, macam sahabat, jumpa ayat mujassimah, tak cakap banyak, baca je. Ini apa punya akidah? Dan ini pun hakikatnya. Kenapa saya sebut sekarang? Sekarang ada aliran yang nak cuba berdamai antara orang Islam, suatu perkara terpuji. Kita tidak bantah sebarang perdamaian yang dilakukan. Berdamai daripada bergaduh-gaduh, duduk bincang, duduk bersama sebagainya, tapi bukan mengikrarkan, bukan katakan hak dan batil itu sama. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Berdamai dari segi kehidupan, dalam politik, keagamaan, dalam bagus. Tapi tidak boleh akur dengan kebatilan. Ramai orang tersilap. Sebab tu kalau kita, contoh kalau kita bercakap, menegur kesilapan, kita nampak orang buat benda-benda yang dari segi amalan tu syirik. Amalan tu syirik. Bila kita tegur, dasarnya apa? Adakah dasar permusuhan atau dasar kasih sayang? Kasih sayang. Jangan tafsirkan teguran seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain, atau seorang mukmin yang lain, kerana permusuhan. Tidak. Kalau orang kafir sembah berhala, pernah kita tegur? Syirik. Apa syirik? Dia pun tak faham syirik tu apa. Kita boleh cerita, nak dakwah dia, nak tarik dia. Tapi kalau orang Islam buat, kita kesian. Kita akan tegur. Jangan tafsirkan teguran ataupun perbincangan berkaitan dengan syirik dengan tafsiran bahawa mereka mengkafirkan kami. Jangan begitu. Orang tak kata pun. Teguran berkaitan dengan syirik untuk sempurnakan tauhid. Teguran berkaitan dengan bid'ah kerana cintakan sunnah, bukan kerana nak bid'ahkan orang. Bukan kerana nak katakan dia sebab ada bid'ah. Kita nampak orang buat perkara salah, buat benda yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita tegur. Kenapa? Sebab kita nak sempurnakan. Sebab dia bila amal ibadat, artinya dia memang nakkan sunnah. Mana ada orang amal ibadat nak dosa? Adakah orang nak buat amal ibadat nak dosa atau tak nak ikut Nabi? Semua orang nak pahala, semua orang nak ikut Nabi. Jadi kita tegur bahawa bab ini Nabi tak ajar. Tak ajar. Amalan ini Nabi tak ajar. Bukan bertujuan mengeluarkan mereka daripada sunnah. Tujuannya untuk melengkapkan ittiba' mereka kepada sunnah Nabi SAW. Bila ditafsirkan dengan tafsiran permusuhan, ini masalah. Bila ada orang bincangkan tentang masalah syirik, orang bincangkan tentang masalah bid'ah, orang bincangkan tentang masalah beriman dengan sifat, dengan ayat-ayat sifat dengan sebenar-benarnya sebagainya, dianggap sebagai permusuhan, meniupkan api permusuhan. Macam-macam, seolah-olah berlakunya kafir mengkafirkan. Tak berlaku pun.
tidak berlaku pun. Hukuman kita kepada amalan, kepada perkara yang dibincangkan. Orang mukmin perlu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia ada iman dalam diri dia, cukup untuk kita ada sifat wala dengan kadar tertentu untuk cinta, setia dan tolong dia. Antara bentuk kita tolong sahabat kita mukmin adalah dengan menegur kesilapannya. Begitu juga apabila kesilapan-kesilapan ini dilakukan oleh orang dahulu. Katalah kita kenal kawan kita. Kawan kita ni seorang artis yang berlakon tidak tutup aurat. Dan banyak album nyanyiannya banyak sebagainya. Kita sayang, cinta pada dia. Adakah kita nak sebarkan semua video-video dia ataupun dengan sebarkan lagu-lagu dia kerana sayang pada dia? Tak, kita cuba sedaya upaya tutup. Kita doakan kebaikan dia, doakan kebaikan untuk dia, kebaikan-kebaikannya. Mungkin dalam keadaan dia buat kesalahan dalam satu bab, tapi dia membantu sekolah tahfiz, buka tempat tahfiz tertentu, kita tolong majukan tahfiz tersebut, tolong bantu supaya amal jariah dia berterusan. Betul tak? Ini yang buat sebab kita sayang pada kita, pada kawan-kawan. Saya yakin ramai sini ada kawan-kawan, ada keluarga dan sebagainya. Daripada orang terdahulu kita rasa dia ada buat kesalahan tertentu. Jadi cara kita sayang bukan dengan meneruskan kesilapan mereka. Sebab tu bila kita tegur, bila ada ulama keluarkan pandangan yang silap, kita tegur tentang kesilapan ulama, bukan bererti kita bermusuh dan tak hormatkan ulama. Tafsiran yang begini, yang cuba dikaitkan dengan orang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan membetulkan satu kesilapan, satu tafsiran yang zalim, menyebabkan ramai orang yang menyuarakan kebenaran dimusuhi di mana-mana peringkat. Sedangkan ketika seseorang itu menegur tentang kesilapan, kalaulah kesilapan itu kesilapan ulama terdahulu, sebagai contoh, katalah kita tegur kesilapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam beberapa bab ilmu. Adakah kita bermusuh Imam Ghazali? Tidak. Imam Al-Ghazali rahimahullah seorang ulama besar, ala ra'si wal ain. Kita tak boleh, bukan kita memperkecilkan ulama, tapi kerana kita sayangkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kesilapan beliau kita jangan sebarkan. Manusia ada silap, semua orang ada silap. Jangan sebarkan kesilapan beliau, betulkan supaya orang-orang yang dah buat salah tadi, kalau kita tak tahu keadaan mereka dikubur macam mana, kita khawatirkan kesalahan mereka itu kesannya berlaku kepada mereka. Kita sayangkan mak kita, bukan teruskan kesilapan, hentikan kesilapan. Takut mak kita sedang menanggung azab kerana kesalahannya. Rahmat kita kepada orang terdahulu menerangkan kesilapan bukan bererti kita memusuhi dan tidak hormat orang dulu. Betul. Nasihat kita terhadap ulama, sifat belas kasih kita pada ulama dan wala kita pada ulama adalah dengan meneruskan kebaikan yang diajarkan, sebarkan, ajarkan. Kesilapan yang mereka lakukan, tanbih, ingatkan supaya orang tak ikut kerana dikhawatiri apa yang kita lakukan itu menzalimi mereka setelah mereka mati, atau menambahkan lagi tanggungan mereka setelah mereka meninggal. Sebab tu kita ajarkan yang betul, kita cuba sedaya upaya tak sebarkan yang salah, semata-mata atas konsep al-wala, cinta, mahabbah, setia. Kalau inilah dia akidah berkaitan al-wala al-bara dipahami dengan betul, orang tak nampaklah orang Islam dia bermusuh. Zaman sahabat banyak tegur antara satu sama lain, tapi tak pernah nampak mereka bermusuh dengan perkataan yang tegas kadang-kadang. Kisah-kisah yang kita dapat, kisah salafus salih, sebab mereka tidak ada pihak yang meniupkan permusuhan, yang menafsirkan satu perkara, satu nasihat itu sebagai permusuhan. Yang menjadikan nasihat sebagai permusuhan ini golongan liberal. Ini adalah golongan liberal, golongan-golongan sekular yang hidup masing-masing, mati masing-masing, kubur masing-masing. Agama tidak ada istilah agama, artinya agama Allah, tak ada kesatuan Islam. Islam itu amalannya masing-masing. Jangan sebut tepi kain orang dalam erti digunakan dalam bab agama dan sebagainya. Islam tidak. Dalam bab agama Allah,
dalam bab agama, kita adalah satu. Agama kita satu. Adanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita perlu berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Okey. Jadi secara umum makna wilayah jelas. Wilayah artinya ada 3 makna tadi. Sama ada wilayah seorang mukmin dengan mukmin yang lain, artinya bantu-membantu, berkasih sayang, rapat dan sebagainya, semua masuk wilayah. Dan kalau wilayah seorang hamba kepada Allah, artinya ibadah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada Allah. Wilayah Allah kepada hamba berarti Allah membantu dan menolong atau memelihara orang-orang yang beriman. Okey. Ma lakum min walayatihim. Walayah. Walayah qiraat seluruh ulama qiraat riwayat semua qiraat baca walayatihim. Kecuali qiraat Hamzah yang membaca dengan wilayatihim dengan baris bawah. Ma lakum min wilayatihim min syai'. Okey, perkataan al-wali berasal daripada al-walayah, lawan bagi permusuhan, iaitu al-adawah. Qiraat Hamzah membaca ma lakum min wilayatihim min syai'. Tolong letakkan situ. Letakkan baris wilayah. Hamzah baca wilayah. Manakala al-baqun baca selain daripada Hamzah baca dengan walayatihim. Walayatihim. Jadi di sini kerana Quran yang diletak sini adalah Quran yang standard, jadi waw pun masih dibariskan baris atas. Sepatutnya waw itu qiraat Hamzah baca dengan waw berbaris bawah. Okey. Orang-orang beriman adalah awliyaullah. Ini saya ulang balik. Mana awliyaur rahman, awliyaullah adalah orang-orang beriman. Dan Allah adalah wali mereka, waliyuhum, iaitu pelindung mereka. Allah wali kepada beriman, iaitu pelindung situ buatkan nota situ artinya wali. Orang beriman awliyaur rahman dan Allah waliyul ladzina amanu. Allah waliyul mukminin. Allah tu wali kepada orang beriman. Okay. Jadi dengan takrifan yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dalam bab apa? Bab dunia, bab agama, bab akhirat. Bab dunia, orang-orang yang jaga Allah, jaga hukum Allah, ihfazillah yahfazka, Allah jaga, Allah pelihara. Bab akhirat juga begitu, orang jaga agama Allah, nak cari dalil, nak cari yang sahih, insya-Allah. Takkan nak cari yang sahih Allah sesatkan. Satu formula yang tak betul yang orang akan ajar. Cari yang sahih sangat nanti sesat jadinya. Cari yang sahih sangat nanti sesat. Tak kenalah. Kita silap pun maksudnya dia boleh betulkan sebab mana nak cari yang sahih. Kadang-kadang kita semangat cari yang sahih. Kita rasa inilah sahih satu-satunya. Rupanya belajar ada lagi sahih. Terimalah. Bila tahu kesahihan sampai kita terima. Tapi kalau yang tak kisah, sahih tak kisahlah. Ini ada masalah. Alhamdulillah tak ada Facebook ni. Dulu Facebook yang kempen Amal Ghani Dhaif tu, apa dulu pernah berlaku? Punyalah jahil. Memanglah kita tak mampu tahu semua benda yang sahih. Tak ada siapa mendeklar. Bila kita ajak orang jadi, contoh, kita ajak orang untuk solat secara khusyuk, bukan berarti yang bercakap tu khusyuk solat. Belum tentu. Kita ajak orang beriman, bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Khatib yang baca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belum tentu dia lebih baik daripada yang bawah. Wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita hidup ni sentiasa nasihat menasihati. Dalam bab takwa pun begitu, dalam bab ilmu pun begitu. Hadis sahih dengan hadis dhaif, belum tentu kita bezakan semua. Belajarlah ilmu hadis tinggi mana sekalipun, mesti ada benda yang kita tak tahu. Tapi prinsip kita dalam menuntut ilmu adalah cari yang sahih. Jadikan itu sebagai prinsip. Prinsip kita dalam beramal, kita amalkan yang sahih.
Sebab tu bila kita nampak kawan kita salah, kita tahu nak insah, kita betulkan, selesai. Dia pun tak marah kita, kita pun sayang dan kita seronok dengan kawan yang begini, selesai masalah. Tapi kalau prinsip, sebab tu usul tu penting. Usul tu lima. Kalau orang dah usulnya salah, contohlah, orang kita kadang-kadang sebarkan satu hadis ni. Masya Allah, kita nampak saya terkesan dengan hadis ni, saya baca semua hari. Sebar. Kawan kita pun, aku pun terkesan menangis. Lah kata, hadis palsu. Kenapa aku terkesan lah? Yalah, hadis palsu kerana mesej dia betul. Tapi hadis palsu tetap palsu. Mana boleh kerana mesej dia betul, kita boleh jadikan dia sahih. Hadis ni berkaitan ilmu riwayah. Betul ke tidak Nabi kata? Boleh jadi, benda yang betul, contohnya berkaitan dengan penyakit berasal dari perut, hadis palsu. Tapi kalam tu betul tidak? Betul lah, kalam tu betul. Kalam doktor, dia bawa, dia kata Nabi kata, doktor kata Nabi kata. Kebenaran tu ada kadang-kadang, tapi kita tak ada nisbahkan pada Nabi. Berkemungkinan doktor lain kata lain. Walaupun banyak betul, tapi mungkin doktor lain kata lain. Jangan sebabkan kita semangat sangat nak kata Nabi ni benda betul, kata pada Nabi. Jangan. Takut-takut kita membawa penyebab kepada orang, kita ni penyebab atau penghalang kepada orang masuk Islam. Orang lain kata, apa Nabi cakap macam tu? Dia berpahaman lain. Tapi kalau benda yang Nabi cakap, takkan salah. Datanglah siapa sekalipun. Sama juga amalan. Buat amalan, buat bid'ah. Kami mana ada apa-apa, kami ini kompak. Korang datang je masalah. Tak, mungkin korang buat begitulah menyebabkan ramai orang lain tak boleh nak terima Islam. Keburukan mesti ada. Kalau yang kebaikan yang mereka nampak itu sendiri pun bukan kebaikan diiktiraf. Kebaikan dalam pandangan mereka, pandangan Allah. Allah tak melihat kebaikan kecuali apa yang Allah mahu. Kerana bila ibadah, erti menghambakan diri kepada Allah, artinya kita tunduk dan taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada buat ikut orang lain, itu bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allahu waliyul ladina amanu. Allah wali kepada orang beriman, iaitu pelindung kepada orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah keluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan. Al-dhulumat biasanya dijamakkan, dan nur itu hanya satu. Kerana kesesatan itu tiada batasnya. Nur, hak, ada pada Nabi SAW. Nabi yang betul, satu. Yang mengaku jadi Nabi berapa ramai? Ramai. Ajaran Islam, betul. Satu sumbernya. Sumbernya satu. Bernur ini, dia hanya sebut dengan satu. Manakala zulumat disebut dengan jamak. Kerana kegelapan itu bukan satu, berbilang-bilang. Sebab tu kalau benda yang sesat, benda batil, tak payah tunggu. Benda-benda bid'ah, buktikan Nabi larang baca Quran di sini. Atau Nabi buktikan Nabi larang menyanyi di dalam disko. Nak tunggu Nabi suruh larang disko, cari kat semua kitab, nak jumpa kat disko pun tak jumpa. Tak perlu kaedah nak tunggu. Kalau Nabi larang, datangkan dalil Nabi yang melarang. Jenuhlah satu dunia ulama nak carikan ni. Takkan nak tunggu kami buat hadis palsu baru kami ikut. Itu yang orang tak sabar dan berdakwah. Asalkan dia berhenti buat hadis palsu. Tak. Kaedah dalam bab agama, al-aslu fi syai' al-ibahah, bukan dalam bab agama. Gunakan kaedah sesuai pada tempat. Mana al-aslu fil ibadah at-tawqif atau al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ulama hanya khilaf dua tu je. Al-aslu fil ibadah at-tawqif ataupun at-tahrim. Itulah perbincangan termasuk Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Mana ada orang kata asal ibadat tu harus. Suatu saya bagi formula pada tuan-tuan. Bukanlah kita nak debat.
Tapi kita bagi formula untuk tuan-tuan. Kalau orang tanya masalah banyak, kita tu orang yang ustaz-ustaz lah biasanya. Soalan ni kita berikan pada ustaz-ustaz. Sebelum kita bincang bab dalil, tengok topik bincang tajuk apa, topiknya apa. Contoh, kalau topiknya bab ibadah, soalannya apa? Ibadah ni persoalan tauqifi ke ijtihadi? Ibadah ni tauqifi ke ijtihadi? Artinya ibadah ni perlu memang Allah tetapkan ke, atau kita ibadah sesuka hati, ataupun kita boleh ijtihad? Tentukan dulu masalahnya ijtihadi ke tauqifi. Kalau dia kata ijtihadi, pergilah buat apa sekali pun suka hatilah. Tak ikut Nabi, ijtihadi. Tauqifi artinya Allah tetapkan, Nabi tetapkan. Tauqifi, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata ijtihadi, kita yang berijtihad. Masalah ibadah tauqifi ke ijtihadi? Saya tak rasa ada orang kata ijtihadi. Tak ada. Okey, kalau kata tauqifi, ketetapan itu datang daripada mana? Kat mana nak tengok ketetapan Allah dan Rasul? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh guna yang lain sebab tauqifi. Kalau kata urusan tu ijtihadi, ijtihadi, tengok ijtihadi kat mana? Katalah ijtihadi, contoh qiyas, ijtihad. Qiyas pun perlu pada nas. Tengok nas asalnya macam mana, tengok furu', apa yang diputuskan, tengok illah sama tidak. Kalau kata ijtihadi, baru kita cek ijtihad tu betul ataupun tidak. Kalau urusan berkaitan ijtihad, kita tak kata ijtihad bebas, tak. Cek pula ijtihad tadi betul ataupun tidak. Masalah khilaf berlaku pada masalah ijtihad. Sebab tu ibadah, ada ibadah usul ibadah, asal ibadah, iaitu mengadakan suatu amal ibadah adalah tauqifi. Ijtihadi pada furu'nya. Pada furu' ibadah. Apa itu furu' ibadah? Bukan solat tak solat. Solat itu ketetapan Allah. Berapa rakaat itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu bila buat semua Allah tetapkan. Cuma ijtihad kat mana? Mereka cuba bila istilah baru buat, ada yang istilah rukun, syarat, yang mana jadi rukun, yang jadi sunnah muakkad, yang jadi, ada yang kata itu ijtihad. Ijtihad dalam ketetapan istilah untuk mudahkan faham. Bukan ketetapan, tidak, tapi ijtihad dalam untuk memudahkan kita faham hukum-hukum Allah. Jadi ibadah ni, orang kata, ramai orang bila cerita bab ibadah, kita kata tauqifi, mana ada rukun, solat itu ada 13 rukun. Ada Nabi kata. Macam tu kat kita. Ada, saya tiru seorang ni sebenarnya. Kalau borak. Siap dengan ejek kata subhanallah. Sebab itulah, kadang-kadang orang jahil ni, dia merasa yakin, terlalu yakin, menyebabkan lepas pada tu dia rasa dia malu sendiri. Kalau kita tak yakin satu benda, belajar dulu. Cek, nak bercakap, biar kita bercakap dengan ilmu. Tapi kalau dah cuba sedari pagi, tersalah juga, confirm. Tak semua yang kita cakap salah. Jangan malu-malu untuk tarik balik, sebab takut perkataan kita menyesatkan orang lain. Kita berhati-hati. Dalam keadaan berhati-hati macam mana sekalipun, tetap akan ada kesilapan. Tapi kalau didasari kejahilan, kemudian kita berbangga dengan kejahilan, rasa bangga, orang jahil akan menganggap orang lain jahil sepertinya. Betul tak? Manalah hadis Nabi zaman Nabi sampai sekarang 1443 tahun, 45 tahun, 1400 lebih tahun. Mana boleh tahu sahih tak sahih? Sebab dia tak belajar. Dia ingatkan orang lain pun tak pandai. Dia tak hafal Quran. Quran tebal ni, so hafal. Mustahil mana boleh hafal setebal ni. Dia ingatkan orang lain tak hafal. Khatam Quran sehari. Dalam sehari khatam Quran. Mana ada khatam semua ni? Aku baca pun penat sampai detik. Jangan bandingkan dengan kamu. Tengok hakikat.
Benda yang mustahil adalah mustahilnya. Kita taklah sampai terbuka luas. Tapi ilmu tu penting, ilmu. Ada perkara ijtihadi, ada perkara bila ulama salafiyah banyak menegaskan bahawa urusan ibadah itu adalah tauqifi, bukan bererti mereka jumud dan jahil tentang rukun, syarat dan sebagainya. Ini satu lagi. Sekarang cerita bab tauhid 3, sifat 20. Tauhid 3 Nabi ajar. 3. Kita kena faham maksud tauqifi. Akidah tauqifi ke ijtihadi? Tauqifi. Mana kita tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifatnya dan sebagainya, kecuali Allah beritahu dan Nabi beritahu. Tauqifi. Sebab tu kita wajib ada dalil ketika berbincang tentang akidah. Tetapi untuk memudahkan orang faham kalamullah tadi, ba'kidah, macam syarat tentang solat tadi, syarat rukun sebagainya, kalimah la ilaha illallah, ini kalimah tauqifi, diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi untuk kita syarahkan la ilaha illallah, untuk mudah faham, kita kata ada dua rukun, ada nafi dan ada isbat. Nafi dan isbat tadi ijtihadi dari segi lafaznya, untuk tidak mengubah isi asal. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu istilah-istilah kita belajar, ilmu balaghah, itu hanyalah ijtihad untuk menjaga hukum Islam yang asal. Ini beza bid'ah dengan tidak. Bid'ah tak, dia kata memang benda ni boleh buat zikir sendiri, boleh begini. Dengan level bid'ah yang berbeza-beza lah. Ijtihad ulama untuk memudahkan kita faham, itu tak dinamakan sebagai bid'ah. Kenapa tauhid 3 bukan bid'ah? Sebab tauhid 3 tidak menafikan mana-mana sifat Allah. Pembelajaran berkaitan tauhid 3, rububiyah, uluhiyah dan sifat-sifat, hanya mengkategorikan, memudahkan faham. Kita baca, contoh yang balik-balik saya buat supaya tuan-tuan mudah faham. Baca Fatihah berkaitan dengan Allah. Kita ada ayat Fatihah, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Allah kata qasamtu salah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bahagikan dan separuh untuk hambaku. Idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jal hamidani abdi. Hamba baca alhamdulillah rabbil alamin, Allah kata hambaku telah melakukan tahmid padaku, memuji padaku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya abdi. Hambaku telah melakukan sana dan memujiku dengan sana. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah majjadani abdi. Hambaku telah memuja, iaitu melakukan tamjid padaku. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadha baini wa baina abdi. Ni ayat ni separuh untukku, separuh untuk hambaku, atau separuh hakku, separuh hak hambaku. Okey. Jadi kita nak, bila kita nak bincang surah Fatihah, nak baca hadis, kita tak tahu berkaitan hak Allah tu sampai ke tahap mana, kita tak jelas. Datang tauhid 3 mudahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah cerita tentang apa yang Allah lakukan terhadap hambanya. Allah memelihara alam, Rabba. Allah itu Rabb kepada Rabbul Alamin. Allah pelihara kita, Allah cipta kita, Allah sempurnakan penciptaan kita, Allah beri hidayah pada kita, Allah beri rezeki, Allah bantu kita. Ni semua berkaitan dengan apakah yang Allah lakukan terhadap hambanya. Inilah perbincangan dalam bab rububiyah. Rabbul Alamin, Allah Rabb kepada alam. Lepas tu kita bincang tentang rububiyah, semua cerita tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Rabbul Alamin kita letakkan dengan nama Ar-Rububiyah, bid'ah ke? Tak, istilah tak ada masalah. Istilah tu istilah yang tidak merosakkan mafhum, tak ada masalah. Istilah ilmu kalam, kenapa kita tolak? Kerana dia merosakkan mafhum yang asal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini berkaitan dengan
nama-nama dan sifat Allah. Rabbil Alamin berkaitan dengan perbuatan Allah melihara alam, ada kaitan dengan hamba. Ini tauhid ar-rububiyah. Tapi Allah cerita tentang dirinya, tentang sifatnya. Allah bersifat Rahman, Rahim, Malik, Kudus, As-Salam, nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita katakan asma dan sifat. Mudah faham tak? Mudah. Sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang patut kita buat? Kita sembah Allah dan minta tolongan Allah. Kita kata tauhid ibadah. Tauhidkan Allah dalam ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah sama makna dengan al-ibadah. Samalah tu. Kat mana bid'ahnya? Kat mana terorisnya? Kat mana kafirkan umatnya? Sampaikan sistem pendidikan negara perlu dibuang. KBSM dibuang. Jarang-jarang kritik. Takut. Sedangkan ini perkembangan ilmu tafsir. Setengah jabatan agama siap hantar bagi buku pada pelajar, stapler. Buku surat berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma sifat yang diperkenalkan oleh ulama Asy'ariyah sebelumnya. Ulama Salafiyah pun kata benda yang sama, Asy'ariyah kata benda yang sama, tak pernah terfikir pun benda ni akan jadi masalah. Kenapa? Dia kata, oh ni kalau cerita tentang akidah ni, sebenarnya yang tolak perkara ini hakikatnya adalah golongan Murji'ah yang tak nak orang bicarakan ilmu tauhid dalam bab amalan. Tauhid hanya kepercayaan saja, tak ada kata dengan amalan. Kerana berapa banyak amalan-amalan yang tersangkut dalam masalah tauhid. Bila kita bincang tentang tauhid al-uluhiyah, mereka rasa terancam amalan-amalan, pembawa amalan ni rasa terancam. Amalan-amalan mereka boleh membawa kepada syirik. Minta selain Allah. Amalan mendakwa diri mengetahui perkara ghaib. Meletakkan sifat-sifat sebagai sifat rububiyah yang ada pada manusia secara langsung atau tidak langsung dan sebagainya. Orang ini yang takut. Maka mereka menuduh orang yang membincangkan tentang syirik dalam amalan sebagai orang yang mensyirikkan. Demi Allah, orang bercakap tentang urusan syirik ini bukan untuk mengkafirkan, tapi untuk sempurnakan tauhid umat Islam. Untuk tegur kesilapan-kesilapan yang ada kerana rahmat dan cinta dan sayang kepada orang Islam. Sampaikan kalau kita mengajar kat Masjid Surau, nak sebut kat rububiyah, uluhiyah, asma sifat pun takut. Habis kena wahbi. Habis kena begini. Kenapa perlu risau takut? Perkara yang benar. Paling-paling satu masjid tolak, Allah bagi rezeki tempat lain. Ditolak semua sekalipun, mati dalam keadaan menyatakan kebenaran itu lebih baik. Tapi jangan kurang ajar. Jangan celupa. Jangan cari gaduh. Jangan tidak berakhlak. Kadang-kadang kebenaran itu cukup keras dan pahit. Kalau kita tidak berakhlak dalam menyampaikannya, menjadikan sesuatu lebih keras, perbuatan kita menyebabkan orang jauh daripada kebenaran. Tujuan kita bersuara untuk sampaikan kebenaran. Dan tak mudah orang nak mengaku salah. Sebab itu kalau kesilapan memang daripada kita, kita akur. Mohon maaf dan ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang semangat kita lebih, kadang terlebih. Namun jangan menisbahkan orang suarakan kebenaran sebagai orang yang benci umat Islam, kafirkan umat Islam, begini dan begitu, sehingga mewujudkan golongan yang tak kenal membenci orang-orang yang suarakan kebenaran. Berapa ramai orang yang nampak aja dengar ni, oh datang. Peristiwa-peristiwa tak payah komen lah. Ada orang sanggup, macam-macam cerita. Ada satu kisah ni di satu negara. Dia balik daripada Madinah Munawarah, sampai atas rumah negara miskin lah. Dia bawa papan, dia nampak lubang kat bawah tu. Dia datang ke atas, hari pertama sampai dia balik Madinah, naik atas rumah. Bawah rumah tu ada orang asah pisau, asah parang.
Bukan nak tetak, tapi nak bagi isyarat. Jangan kau cakap. Padahal member ni pendiam habis, tak bercakap sepatah pun. Tapi ada yang sanggup begitu. Jangan menisbahkan suatu perkara yang orang tidak katakan, kerana itu kezaliman. Sedar tidak sedar akan mewujudkan tindak balas. Pihak yang tak kenal anggap betul-betul mereka kafirkan kita, kita kafirkan dia. Oh, dia halalkan darah kita, kita halalkan darah dia. Akan berlaku satu permusuhan. Dan yang masalah lebih lagi, ada orang nak jadi orang tengah. Jadi orang tengah, tak apalah, dua-dua betul. Ini satu cara penyelesaian. Tak boleh. Kalau dah ada hak dan batil, sokong yang hak, tinggalkan yang batil. Itu berlaku ketika zaman salafus salih. Mazhab berkatakan sifat hanya mazhab salaf dan mazhab kalam. Mana ada nama ahli kalam, ada nama dalam mana-mana kalam salaf. Semua ahli kalam tercela dalam kalam salaf. Apa arti kalam? Apa beza mazhab kalam dengan mazhab salafus salih atau mazhab ahlul hadis? Ahlul hadis mereka terima akidah sifat berdasarkan Al-Quran dan hadis dan berdasarkan kepada guru-guru mereka di kalangan sahabat. Kekalkan ajaran macam mana Nabi ajar dan apa yang dipaham, itu ahlul hadis. Apa arti ahlul kalam? Ahlul kalam mereka tak nak faham macam cara tradisi yang mereka terima atau cara yang diterima dari riwayat. Mereka nak faham cara baru, cara moden. Kita dah pergi dah. Jangan duduk dalam kelompok Quran, sunnah, salafus salih. Kita ni dah pergi belajar sampai ke Yunan, ambil ilmu Yunan. Kita belajar ilmu teknologi, berkaitan dengan falsafah. Kita dah bawa yang teknologi, falsafah kena terima. Ini nama ahlul kalam. Kita kena faham, kenal alam dan tafsirkan alam dengan cara yang lebih luas macam mana dunia luar. Last sekali, mereka asaskan ilmu kalam, logik berdasarkan kepada apa yang diimport. Lawan dengan ulama setempat, sahabat tabi'in, golongan salafus salih yang ada sana. Mereka lawan. Oleh kerana salafus salih dan agama Islam mengatakan bahawa akidah Nabi dah sempurna zaman Rasulullah SAW. Akidah dah sempurna kerana dia persoalan berkaitan dengan sifat Allah dan berita berkaitan dengan Allah. Tak ada sumber lagi lepas Nabi wafat. Allah dah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din kita sempurna. Paling pertama sekali sempurna adalah akidah umat Islam. Akidah sebelum ibadah dah sempurna. Dan kita hanya perlu mengkaji dan belajar daripada perlu cari jalan nak tahu apa yang Nabi ajar. Itu sahaja kerja kita. Maka ulama salaf sejak pada awal lagi tidak menerima ilmu kalam kerana asas mereka, cara mereka tafsirkan, memang mereka kata kami tak nak ikut salaf, kami nak ikut cara kami. Itu berlakunya ahlul kalam dan ahlul hadis. Dari golongan ahli kalam lah lahirnya beberapa tokoh yang rasa sedar. Takkan kita tak ikut Nabi, takkan Nabi salah. Tapi ada sepatutnya mereka kembali kepada salaf. Dah ada 2 kumpulan, ikutlah yang betul. Tapi ada beberapa kelompok yang cuba gabungkan, tafsirkan. Pada asalnya golongan yang benci salah lawan salaf, kelompok kemudian mereka buat, kita buat kaedah, kita agungkan salaf, tapi tafsirkanlah pandangan salaf ikut cara kalam. Oh, salaf dulu tak bagi makna yang sebenarnya salaf tafwid saja. Tafsirkan. Sehingga inilah yang diajarkan. Sampai ramai orang tak faham manhaj salaf sebenar. Merasakan bahawa sahabat-sahabat dahulu baca Al-Quran tetapi hanya baca dengan lafaz, tidak faham maknanya. Atau buat-buat tak faham. Bukan tak faham. Mana ada orang tak faham ayat bahasa Arab yang ada makna. Kalau baca alif lam mim tak faham, okeylah. Memang alif lam mim tak tahu apa kecuali Allah Maha mengetahui. Ada makna Allah Maha mengetahui. Yasin, alif lam ra, qaf. Allah Maha mengetahui. Ada makna kerana tidak ada satu huruf pun yang ada Quran kecuali ada makna dan ada hikmah dan tujuan di sebaliknya.
Allah Maha mengetahui. Tapi kalau ayat-ayat yang memang ada makna, Al-Quran turunkan ayat-ayat tersebut untuk berikan panduan, petunjuk, hidayah dan berita kepada kita. Untuk kita beriman dan bertakwa kepadanya, bukan untuk jadikan kita sebagai golongan mujassimah. Allah tak salah pilih perkataan. Sahabat tak salah dengar, tak salah baca dan tak salah faham. Kalau betul ayat Quran yang asal, makna yang asal zahir itu mengandungi tajsim, sudah pasti yang paling awal bersuara Abu Lahab. Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, Abdullah bin Ubay ke, mereka lebih faham bahasa Arab. Mereka cari kelemahan Islam. Sudah tentu yang paling awal faham Yahudi. Yahudi, sahabat, bersumpah, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dia datang tegur syirik ni. Yahudi pun tahu syirik. Sedangkan dia buat syirik lebih besar, tapi dia tahu. Orang Islam kata, Masya Allah, wa syi'ta. Dengan Allah, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Yahudi datang jumpa Rasulullah. Sesungguhnya kalian melakukan satu syirik. Syirik apa dia? Qaul Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Kalimah yang sangat detail. Yahudi faham. Nabi terima. Walaupun Yahudi kata, Yahudi buat syirik lebih besar lagi. Tapi Nabi terima kebenaran. Yahudi sangat sensitif. Nabi kata, Kul Masya Allah thumma syi'ta. Katakan Masya Allah, kemudian dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendak kamu. Jangan kata Masya Allah wa syi'ta. Wow dengan thumma saja. Ini sampai ayat Quran yang sempurna, Yahudi pun tak pernah kritik. Munafik tak pernah kritik. Orang kafir tak pernah kritik. Berzaman lamanya. Satu Khalifah Rashidin dah habis. Khalifah Umayyah dah habis dah. Tukar sampai pada Abbasiyah. Turun sampai Harun al-Rashid, baru terjemah. Sampai pada Al-Ma'mun, baru faham rupanya. Lepas tu mengaku, kalau tidak, ilmu kalam Islam tak tersebar. Dakwaan daripada mana? Islam menguasai 2/3 dunia pada zaman Umayyah, bukan pada zaman Abbasiyah. Abbasiyah dah pecah. Sekarang ni dibincangkan. 1 minit. 10:45 wawasan. Belajarlah ilmu kalam. Kita jangan rendahkan martabat akal. Akal ni satu kedudukan yang tinggi. Akal ni asas pada hidayah. Kalau tak ada akal, tidak ada taklif. Betul lah dia cakap. Betul tak? Betul lah, siapa nafikan. Tapi akal mana satu? Adakah orang-orang sebelum datang Ahlul Kalam, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Khulafa Ar-Rashidin, sahabat-sahabat zaman Umayyah, yang secara keseluruhannya membuka 2/3 dunia, yang menyebarkan pelbagai ilmu, mereka tak berakal? Mereka bukan mukallaf? Sebelum datang Ahlul Kalam, mengajarkan orang Islam cara berfikir dengan betul? Ambillah ilmu luar, dia kata. Takkan kita nak kita betul? Betul, boleh ambil ilmu luar. Tapi bukan ilmu luar yang membetulkan Al-Quran, yang membetulkan sunnah Nabi, yang membetulkan pahaman sahabat, yang membetulkan. Kalau membetulkan, okey lagi. Dia terus terang. Memang kata sesat, zahir, jisim dan sebagainya. Kemudian kita anggap ini perkara kecil. Dan bukan sekadar itu. Sifat bukan sekadar itu, tuan-tuan. Bukan sekadar itu. Kalau tuan-tuan terima ilmu kalam sebagai ilmu yang kenal Allah, tuan-tuan telah ubah kedudukan ilmu itu sendiri. Ilmu tauhid yang merupakan dalil syar'i berubah jadi dalil akli.
kita nak tahu benda tu betul tak betul dalam satu bidang, kita kena tengok tu bahagian mana satu. Kalau kata gunakan akal, kita mengubah. Jadi ibadah, sebab itulah banyak golongan ahli kalam yang asal kata ibadah ni tauqifi, cari dalil Quran, dalil sunnah, dan semua sekali cari ada dalil baru buat semua sekali. Bab akidah, kalau berkaitan tak berkaitan dengan Allah tak apa. Kaitan dengan syurga neraka kita terima ayat Quran. Tapi berkaitan dengan Allah tak boleh. Syurga neraka perkara ghaib. Habis Allah. Syurga neraka sebagai perkara ghaib, Allah sebagai makkulat, benda yang boleh dipikirkan. Mana dalilnya guna-guna ilmu makkulat, sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dalil yang digunakan pakai untuk membuktikan kebenaran satu perkara itu menunjukkan kita mengkategorikan bab itu dalam bab mana. Kalau dalil akal digunakan untuk menafsirkan kalamullah, kita kategorikan bahawa dalam maknakan sifat-sifat Allah, kita kategorikan bahawa Allah dan sifat-sifat Allah itu ketahui kebenarannya melalui akal, bukan melalui syarak. Dan inilah dia ilmu kalam. Menukar wajah, tarik fungsi dalil dalam bab akidah, tukarkan dengan kaedah akal. Selesai kat situ? Tak selesai. Falsafah kata bukan sifat Allah je, syurga neraka pun tak logik. Sebab tu mereka tafsirkan syurga neraka ini sebagai, mereka takwilkan syurga neraka ini hanya sebagai metafora. Dia tak cukup sifat Allah. Kata kullabi Asy'ariyah rahmatullah, kata sifat Allah tak, sifat Allah kita gunakan akal. Kata ahli falsafah, kata tak, syurga neraka pun metafora. Mu'tazilah kata syurga neraka boleh terima sebab mutawatir, tapi azab kubur tak boleh terima. Ini satu mazhab lagi. Azab kubur tak boleh terima. Dah jadikan apa? Akal. Dia tak jadi dah. Dalil ni suka hati, siapa nak terima, siapa tak terima. Inilah dia ilmu kalam. Kesan buruk daripada ilmu kalam. Jadilah agama itu dalil diterima ikut suka hati. Sampai pada golongan batiniah, golongan sufi, bukan setakat sifat Allah, bukan setakat syurga neraka, pakai akal. Sufi buang akal, guna wajdan, tak perlu guna dalil. Kat mana? Bukan setakat sifat Allah dan akidah, ibadah pun tak perlu pada dalil. Mana ada sufi awal cakap macam tu? Tapi dengan adanya ilmu kalam, ada ruang untuk mereka katakan ibadah pun tak perlu pada akal, tak perlu pada dalil. Mereka tak kata akal, tapi mereka bawa dalil baru, dalil wajdan, dalil kasyaf lah sebagainya. Akhir sekali agama ni, ibadah pun tak perlu pada dalil, akidah tak perlu pada dalil, ibadah tak perlu pada dalil. Akhlak tak apa, akhlak orang kafir pun berakhlak. Mula dah habis. Akhlak memang asalnya akhlak Islamiah, akhlak yang satu perkara yang mulia yang Allah jadikan sebagai ibadah. Tapi pada asalnya diketahui oleh akal manusia. Sebab tu dalam hadis akhlak Nabi kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk sempurnakan kesempurnaan akhlak. Sempurnakan. Memang ada kesempurnaan. Hormatkan tetamu, hormat seorang anak, hormatkan mak ayah, sayang kepada keluarga sebagainya. Memang wujud akhlak-akhlak sempurna. Sebab tu Nabi tak kata akhlak bukan tauqifi sepenuhnya. Bab akhlak, bab adat, ada adat yang diiktiraf, ada adat yang tidak diiktiraf sebagainya. Ada ruang untuk kita bincang tentang al-adah muhakkamah. Ini belajar bab ibadat, buat benda pelik-pelik, adat, uruf. Ibadat bukan soalan adat. Slow balik. Saya kalau bab ini cerita, dan saya cerita benda serius. Sebab apa? Sebab ramai tak faham. Dan kesiankan siapa? Yang cerita banyak-banyak lah sekali. Orang cakap keras tak bertempat, orang tak dengar.
Kan? Macam-macam lah perangai manusia. Keras tak bertempat, cerita tak ni, orang dah nak cerita yang ni, orang dah sampai ke mana. Duk lama, takut lama lagi. Duk cerita pasal sifat, orang dah pergi ke mana dah. Dia tak nampak punca adanya. Dari itu dah pergi pada batin dan sebagainya. Kerana apabila dalil diubah dan kaedah diubah daripada dasarnya, dia akan bawa daripada satu semasa ke satu masalah pada masalah-masalah yang lain. Dia tak terhad kepada ilmu kalam dan sifat. Ya, untuk golongan yang silap kalam sifat situ. Tapi kenapa kita cegah dari situ? Satu, dah salah dah. Yang kedua, dia bawa kepada benda lain, bawa kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Kalau bincang bab lain akan banyak lagi. Kita akan nampak tangga kesesatan datang satu persatu. Kalau kita tak tutup jalan dan kembalikan umat kepada awal, cara faham yang awal, ikut Al-Quran dan Sunnah yang sempurna dengan fahaman salafus salih, kata bawa pada asal, carilah penyelesaian. Kita yang blur pemikiran bahawa tak perlu dalil, kemudian marah orang buat benda pelik. Tak boleh, tak mungkin. Kita yang kata tak perlu pada dalil, nak marah Syiah, tak boleh marah. Syiah buat macam-macam maulid atas dasar cinta dan sayang. Syiah buat macam-macam zikir. Syiah istighasah dengan Husain, kubur Husain. Takkanlah Syiah buat kubur Husain boleh jadi syirik, sampai dalam kitab-kitab semua kata istighasah dengan orang mati syirik. Dan kitab Syiah yang istighasah dengan Sayyidina Husain memang cucu Rasulullah, tiba-tiba Habib kat bawah, orang pergi kat kubur, dia tak syirik. Kat mana prinsip? Syiah buat jadi syirik. Kalau yang ni tak mengaku Syiah buat, dia tak syirik. Jadi ni bukan syirik, ni kisah rasa, ni makna begini dan begitu, macam-macam. Tak boleh. Betul katakan betul, salah katakan salah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung buat makan bawah. Ya, insyaallah.